أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang bersama Musi dan ahli jawatan kuasa surau Al-Masjid, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita sambung pengajian kita kitab Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Az-Zuhairi, Allah yarham. Insyaallah malam ini kita sambung kuliah kita pada surah Al-Baqarah ayat 268 269. Malam ini kita teruskan lagi berkisar berkenaan dengan infak, berkenaan dengan adab-adab infak yang mana bulan pas dalam kuliah subuh kita telah uraikan berkenaan dengan infak yang baik daripada harta yang tidak tercemar. Maknanya harta yang nak diberikan infak, sedekah, zakat adalah harta yang baik lagi halal, harta yang baik yang tidak rosak, yang masih ada harga di sisi manusia, yang boleh diterima secara baik dan boleh diguna pakai. InsyaAllah malam ini kita teruskan kepada ayat 268 269, dua ayat, iaitu tajuknya ialah rasa takut yang dicetuskan oleh syaitan terhadap kefakiran dan kefahaman yang benar tentang Al-Quran. Iaitu berkenaan dengan syaitan cuba memberikan gambaran, bisikan yang tidak baik terhadap orang yang nak melakukan infak. Kemungkinan orang ini akan menjadi miskin, fakir selepas dia melakukan infak. Orang ini dilupakan tentang balasan kebaikan yang Allah Ta'ala akan berikan pada orang ini berkenaan dengan infak. Seterusnya maka terjadilah sifat, iaitu sifat kedekut ataupun bakhil. Dan juga ayat 269 berkenaan dengan hikmah yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hamba pilihan Allah Ta'ala, berkenaan hikmah kefahaman Quran dan hadis, mendapat memahami isi kandungan Quran dan hadis, bijaksana, menggunakan akal fikiran untuk memikirkan apa tuntutan Allah dan Rasul, ya, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada beberapa orang yang terpilih, sebagai disebut sebagai hikmat yasha, iaitu hikmah yang telah diberikan kepada beberapa orang yang terpilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra Asy-syaitanu ya'idukumul fuqara wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, syaitan itu menjanjikan, iaitu menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan kepapaan jika kamu bersedekah ataupun menderma. Dan dia menyuruh kamu melakukan perbuatan keji, iaitu supaya bersifat bakhil. Dan tuan-tuan, antara sifat keji dan dosa besar dalam hati, melibatkan hati, ialah bersifat bakhil. Ingat tu, siapa kata dosa? Dr. Yusuf Qardawi dalam kitabnya Fiqh Al-Awlawiyah. Antara maksiat hati ialah sifat bakhil. Quran kata apa? Dia menyuruh kamu melakukan perbuatan keji. Apa perbuatan al-fahsya ini? Perbuatan keji yang dimaksudkan Quran ini, iaitu adalah bersifat bakhil dan kedekut. Sedangkan Allah menjanjikan kamu. Allah janji dalam mana? Dalam Quran. Nabi janji dalam mana? Dalam hadis-hadis Nabi.
sedangkan Allah janjikan kepada kamu dengan keampunan daripadanya, iaitu daripada amalan infak ini, dan kelebihan kurniaan Allah, dan Allah sangat luas limpahan rahmatnya lagi sentiasa meliputi pengetahuannya. Baik, ayat yang kedua. Lalu kata Allah lagi, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Kata Allah memberikan hikmah kebijaksanaan, iaitu ilmu yang sangat berguna kepada sesiapa yang dia nak, sesiapa yang Allah kehendaki menurut aturan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dan kepada sesiapa yang nak diberikan hikmah itu terpulang kepada Allah Ta'ala, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Siapa? Orang-orang yang terpilih ini, yang Allah Ta'ala berikan hikmah, yang dapat memahami ayat-ayat Allah Ta'ala dalam Quran. Orang ini diberikan kebaikan yang sangat banyak. Dia faham apakah tuntutan Allah. Dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikiran. Baik, kita tengok huraian ayat 2. Dua tajuk yang berbeza, kita huraikan ayat yang pertama. Baik. Ayat yang pertama berkenaan dengan syaitan menakut-nakutkan kita berkenaan dengan kemiskinan apabila kita melakukan infak. Sedangkan Allah Ta'ala menjanjikan kita dengan penuh kebaikan orang yang berinfak, dan juga sifat yang tercela, yang tercela dan bermaksiat di hati, iaitu sifat yang sangat bakhil dan kedua. Baik. Tafsir dalam ayat ini katanya, sejak dari awal kejadian manusia lagi syaitan adalah musuh mereka. Syaitan telah bersumpah seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, demi kekuasaan wahai Tuhan aku akan menyesatkan mereka semuanya hamba-hamba kamu di antara zuriat-zuriat Adam itu yang dibersihkan dari sebarang kederhakaan dan penyelidikan. Syaitan telah bersumpah dengan Allah. Ini kerja dia, kan? Ini kerja dia, full time kerja dia, 24 jam, siang dan malam, celah mana sekalipun, kaya miskin, susah, nama je manusia, dia akan menghasut orang ini supaya terlembah dia sana. Ini ikrar syaitan dan kerja syaitan. Kerja kita hindar diri daripada syaitan, melawan bisikan syaitan, beramal kepada Allah Ta'ala. Syaitan menimbulkan rasa was-was dan kekhawatiran. Syaitan datang menimbulkan perasaan was-was kepada kita. Bukan sahaja was-was dalam peribadatan, usalli astagfirullahaladzim, sekali lagi, usalli fardal maghribi, usalli, was-was, kan? Was-was. Boleh tak lafaz niat solat? Boleh tak? Itulah yang diaturkan oleh ulama kita untuk menjaga ikhlas kita, niat kita. Tetapi bila dah usalli, imam dah mula alhamdulillahi rabbil alamin, kita tak berhenti lagi usalli. Maka dengan itu ubahnya ialah tak payahlah usalli, Allahu Akbar, cukup. Tak kasar Ustaz, tak masuk dalam hati. Apa yang masuk? Kena lupa tu. Itu dalam bidang tasawuf, betul. Dalam bidang fiqh, okeylah, betul. Tapi dalam bidang orang yang ada masalah was-was, itu cara dia. Terus imam Allahu Akbar, kita sudah tahu dah yang 20 tahun punya penyakit usalli. Kita tahu dengan kita apa? Datang saja, diri dengan betul, Allahu Akbar, Allah 2 rakaat, Allahu Akbar.
takbiratul ihram wajib menghilangkan waswas. Okey? Ataupun tahiyatul akhir, at-tahiyah, astaghfirullah, atasilah diri sendiri untuk tidak melayan waswas. At-tahiyatul mubarak. Jangan ada rasa wah Ustaz, asal cakap betul, rasa. Orang Nabi salam kita tak bagi salam. Ataupun masa ambil wudu, basuh muka lebih 3 kali. Tak puas, rasa tak kena. Yang rasa kena tu lagu mana? Rasa macam mana? Susah betul kan? Itu dalam fiqh Imam Syafi'i 3 kali. Dalam ilmu tasawuf kita belajar meratakan seluruh dengan doanya, ada adab-adab yang tertentu bagi mereka yang diuji oleh Allah dengan perasaan was-was. Buang perasaan was-was, kena lawan. Lawan, cukupkan 3 kali, habis basuh tangan. 3 kali, tangan kiri. Basuh tangan habis, basuh kepala. Jangan tunggu lama-lama, lagi dilayan, lagi makin membuah-buahlah syaitan itu mempengaruhi kita. Ustaz, betul-betul ni tuan-tuan, yang berada dalam keadaan begini bukan sikit punya orang, ramai tuan-tuan. Kesian. Bukan salah dia. Supaya tak salah apa? Salah supaya dia tidak dapat melawan. Dia tak ada ilmu untuk melawan. Ilmunya apa? Lawan cukup buat 3 kali sudah memadai. Terus tuan-tuan gitu. Usalli. Kalau jadi makmum kira, kalau imam usalli Allahu akbar, belakang semua Allahu akbar. Tengok imam astaghfirullahalazim. Atau makmum mereka innalillah. Maknanya imam lagi kena confident. Jadi berconfident high confident lah, high level confident. Lagi kena tinggi lah. Baik. Lalu tuan-tuan, kata kita ini kata, ianya seolah-olah mengatakan bahawa seolah-olah syaitan ini membisikkan dalam hati, tak dengar dia tengok. Di hati itu, akibat kamu berinfak, sedekah, wakaf adalah mendatangkan kefakiran yang ia mendesak, syaitan mendesak, memperdaya dan menyuruh anda supaya bersikap bakhil dan luki. Kan? Kita nak bagi dah 10 ringgit ni. Tengok syaitan, kita nak bagi dah 10 ringgit. Datang syaitan, 5 sudah dah. 5 lagi, tarik depan tu boleh. Kan? Tarik boleh lagi. 5 cukup. Yang EJP buat apa dengan duit? Buat apa bagi banyak-banyak orang, banyak lagi nak bagi. Mau keluar hijau. Jadi 5 ringgit. Syaitan. Tadi 10 ringgit. Tadi dah 10. Allah, 5 dah. Kau esok dah 5. Kan? Kita dah niat. Sebab tu saya kata apa? Antara sedekah yang paling baik, sedekah yang paling kita dapat melawan perasaan kita kedekut. Rasa nak bagi 5. Timbul hati. Kalau 10 pun tak ada masalah. Ambil 10 cepat-cepat. Letak 10. Cukup. Lawan dia. Itu tuan-tuan. Kita rasa nak bagi mak ayah kita, raya atau dia nak bagi 200. Kita rasa nak bagi 200. Tu terlintas dalam hati kita daripada malaikat. Nanti saya huraikan tentang malaikat. Datang daripada malaikat. 300 pun okey juga. Sebab kuih raya lagi naik harga. Jangan ragu-ragu tuan-tuan. 300 bagi mak ayah kita. Jangan ragu-ragu. Apa yang kita terlintas yang nak menjadi hasutan untuk menjadikan fakir, datang daripada syaitan. Nak sedekah pun datang syaitan lagi. Apa yang terlintas daripada untuk membuatkan kebaikan, sedekah nak bagi tambah, ataupun daripada tak sedekah nak jadi infak, daripada niat tak apa nak bagi nak jadi bagi, itu hasil daripada bisikan-bisikan para malaikat untuk kita. Maka dengan itu tuan-tuan, was-was ini perlu dilawan. Seperti mana was-was yang kita lawan dalam solat, ibadah-ibadah kita yang lain. Yang dimasukkan dengan al-fahsya, iaitu perbuatan keji pada masyarakat Arab, ialah sifat bakhil. Manakala perbuatan al-wa'ad, iaitu janji digunakan untuk yang baik dan juga yang buruk. Contohnya kata Allah, an-naru wa'adaha Allahu allazi nakafar. Dialah yang telah menjanjikan oleh Allah kepada orang-orang kafir. Neraka yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada orang kafir.
Perbuatan menakut-nakutkan. Takut lah tuan-tuan sertuan. Tak pasal gitu loh. Kita tak pasal sebelum kita takut. Takut miskin, takut bankrupt, takut tak ada duit, takut duit sikit, takut dekat bank tadi nanti tak tambah, suka tengok nombor. Bukan nombor ekor, juga nombor akaun, suka. Kita didatang kerisauan, habis duit macam mana? Kalau duit habis macam mana? Tahun depan macam mana? Bulan depan macam mana? Nak belajar macam mana? Ni standby buat mana? Itu takut semua. Ketakutan kita melebihi ketakutan kita dijumpa oleh Allah Ta'ala. Bila-bila masa habis semua nombor akaun kita tak boleh ambil. Kerisauan kita untuk bankrupt, miskin, tak ada duit, sikit duit, lagi merisaukan kita berbanding kalau Allah jemput kita, harta tersebut akan menjadi agihan pusaka dan faraid. Kadang-kadang mendatangkan kebaikan pada pewaris, kadang-kadang tidak mendatangkan kepada kebaikan dan pewaris. Kadang-kadang gaduh, kadang-kadang tak cakap. Mana dah ramai tuan-tuan. Orang hanya berpecah belah. Bukan kata tak payah dalam politik dah, tak payah dalam masyarakat, tak payah dalam kepimpinan, dalam adik-beradik, dalam bab duit, agihan tanah, rumah, harta pusaka. Berapa ramai hari ini orang pecah. Satu sebab dia pecah, dua sebab. Pertama, dalam bahasa Melayunya, kebodohan, jahil bahasa Arabnya. Yang kedua adalah kerana ilmu tak ada. Bodoh tak apa, tak apalah, bukan semua orang pandai, tambah-tambah akhir zaman. Tapi ilmu untuk merujuk orang alim, merujuk pada orang yang lebih tahu, merujuk pada orang yang boleh selesaikan masalah kita cara Islam. Kita tak ada ilmu untuk kembali kepada pengkalan yang baik, asas yang baik. Itu pun dah tak boleh. Adik sana tak puas hati, adik sana tak puas hati, adik sana tak puas hati. Kembali kepada Allah Ta'ala. Ini cara Islam agen macam mana? Selesai. Kalau dia ni orang yang tak berhenti, bodoh, jahil dan sebagainya, tapi semua ada satu perasaan juga, kita kembali pada Allah Ta'ala, kita kembali pada Islam. Jadi macam mana nak selesai? Senang. Ini bila kata kita buat faraid, Allah tak nak faraid pula, akhirnya bercerai, tuan-tuan. Allah ada mati. Puncanya dah tak kembali pada asas kita. Itu orang Islam, orang mukmin. Mati dua batu nisan, masuk kubur, kafan, liang lahat. Masa hidup suruh kembali apa saja berislam, tak nak, tak mau, tak mau ikut tu, takut rugi, takut fakir, takut miskin, takut aku tak dapat banyak. Habis. Jadi masalah, dia lebih suka putus hubungan silaturahim daripada dia dapat kelebihan di akhirat. Dia suka lebih betul. Katanya puas hati aku, puas hati. Dia tak puas di akhirat. Perbuatan menakut-nakutkan, menjanjikan adalah untuk pemberian menyatakan secara mubalaghah. Mubalaghah maksudnya secara sindiran, secara nak bagi tahu bagaimana hasutan itu ditujukan kepada manusia ini. Sama ada hasutan, bisikan, perasaan, menunjukkan berlebihan mengenai kesungguhan perkara ini akan berlaku. Seolah-olah ia terjadi selari dengan kemauan sendiri, walaupun dimaklumkan bahawa pemberitahu mengenai tentang apa yang berlaku sepatutnya berpihak kepada pemberitahu, dan syaitan tidak mengatakan bahawa ia akan menjerumuskan kepada kefakiran. Walaupun kita tahu hadis Nabi, kita kata kelebihan infak. Kita dah baca sebelum ni, 7 tangkal daripada 1 biji benih, 7 tangkal, 1 tangkal 100 biji benih, semuanya daripada 700 biji benih. Kita tahu dah kelebihan menderma secara ikhlas, boleh derma secara diam-diam ataupun secara terang-terangan. Kelebihan yang Allah Ta'ala akan berikan. Kita tahu bahawa ada hadis yang mengatakan bahawa Allah akan menggantikan sumbangan-sumbangan derma-derma ini. Kita tahu, semua kita tahu. Kita mengaji waktu maghrib, kita tahu, kita tengok mengaji YouTube, kelebihan sedekah. Tapi datang juga syaitan menghasut kita supaya dia boleh menjadi fakir, kedekut. Inilah kelemahan kita, cabaran kita Allah bagi kepada manusia. Kadang-kadang begitulah terjadinya tentang hasutan-hasutan syaitan. Cuma tuan-tuan, jangan sampai kita ini, yang paling penting datang perasaan itu normal bagi kita. Tetapi jangan sampai kita ini menjadi orang yang kedekut.
Sebab apa? Saya baca kata kalau kitab lain disuraikan. Sifat bakhil dan kedekut ini sangat dibenci dan dicela oleh Rasulullah SAW. Beberapa hadisnya antara lain, maknanya tidak akan berkumpul sifat kedekut dengan iman dalam hati seseorang. Tidak akan kumpul sifat kedekut. Mari kita koreksi diri kita kedekut dengan isteri kita, kita kedekut dengan mak ayah kita, kita kedekut harta kita dengan jiran kita, dengan orang yang tak semangat dengan kita, dengan masjid kita, dengan surau kita. Kita kedekut dengan diri kita, sampai diri kita pun yang boleh kita mengenakan pakaian yang lebih baik. Diri kita boleh mengenakan kereta, kenderaan yang lebih baik, layaklah bagi kita. Diri kita layaklah menggunakan kemudahan rumah dengan lebih baik. Tapi kerana kedekut nak tengok angka-angka di dalam bank-bank kita ini, sampai tahap kita kedekut dengan diri kita sendiri, sampai tahap kedekut dengan saudara kita sendiri dan juga anak beranak, adik-beradik anak-anak kita sendiri. Itu orang tuan. Padahal Nabi SAW pernah tengok ada satu lelaki datang, rambut yang tidak terurus dengan baik, dengan pakaian yang tidak terurus dengan baik. Kata Nabi pada para sahabat, wahai sahabat aku, lelaki ini adakah tidak ada keperluan padanya untuk mengenakan pakaian yang lebih baik dan lurus dan rambut yang boleh diluruskan? Lelaki ini datang terus kepada Nabi, wahai Rasulullah, bahkan aku lebih boleh mengenakan pakaian yang lebih baik dan meluruskan rambut aku. Lalu kata Nabi SAW, kalau begitu, mengapa kamu tak tunjukkan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu? Tunjukkan nikmat supaya kamu boleh gunakan atas diri kamu sendiri. Kenapa kamu tak tunjukkan nikmat? Bukan maksud tunjuk tak menunjuk. Bagi tahu bahawa inilah pakaian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Inilah kenderaan yang baik bagi kita, bagi tahap kita ini. Inilah kenderaan yang baik. Ini semua kurniaan Allah. Min hadza min fadli Rabbi. Inilah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada saya berbanding mungkin daripada orang yang bawah daripada saya, ataupun orang yang atas pada saya ada kelebihan lebih daripada saya. Tunjukkan apa yang Allah Ta'ala berikan. Maknanya tuan-tuan, boleh tak mengenakan pakaian yang baik-baik? Lebih daripada itu tuan-tuan. Imam Malik radhiyallahu anhu menggunakan peristiwa hadis Nabi ini, jumpa dengan satu orang dengan kusut masai pakaiannya dalam satu majlis. Kata Imam Malik radhiyallahu anhu, wahai lelaki, tak adakah pakaian yang lebih baik yang boleh kamu kenakan? Imam Malik mengeluarkan dari poketnya 2,000 dinar, 2,000 dirham untuk diberikan kepada lelaki untuk beli pakaian yang baru. Kata lelaki ini, wahai Imam Malik, bahkan aku boleh membeli pakaian dan aku mampu beli pakaian. Kata Imam Malik, adakah kamu tak dengar hadis Nabi SAW, hadis yang saya bacakan tadi? Kenapa tidak menggunakan, kamu tak tunjuk apa kurniaan nikmat Allah Ta'ala diri? Jangan kedekut. Tak boleh kedekut. Mana tuan-tuan? Tak boleh kedekut. Membazir, tajuk lain. Kedekut, tajuk lain. Membazir dalam bab lain. Baik. Lalu kata Nabi SAW lagi apa? 3 perkara yang boleh mencelakakan. Siapa bawah pen boleh tulislah. 3 perkara yang boleh mencelakakan diri seseorang. Yang pertama, sifat yang sangat kedekut. Kedekut. Allahu Akbar. Sifat yang sangat kedekut. Murmuk dia kata, awak bayar tahunnya habis RM100 nak beli baju raya saja. Kita kata kalau ikut zaman kita 2023 ni, RM100 macam murah juga baju raya tu. Kan? Kalau kita nak mengenakan baju raya dengan sampingnya lagi, dengan songkoknya lagi, kalau tak boleh songkok, dengan kopiahnya lagi. Dia ni baju pun bukan suruh pergi jekel. Bahasa dekat main di bawah tu pun dekat RM100 juga. Selain itu, tak mampu dari cerita. Ada kemampuan, kelebihan, silakan, fadhal, pergilah. InsyaAllah Allah Ta'ala suka sangat pada orang yang membelajarkan tempat yang baik untuk dia. Tapi ustaz, ada lagi baju murah. Terpulih macam mana buat? Bukan kata salah beli baju murah. Maknanya kalau diiringi dengan sifat kedekut tu, sangat tidak baik. Pertama, sifat yang sangat kedekut. Yang kedua, mengikut hawa nafsu. Hawa nafsu yang dituruti. Orang ini sangat, jenis orang macam ni kecelakaan bagi dia, kata Nabi.
Maknanya rosak orang. Pertama tadi apa? Sifat yang sangat kedekut. Yang kedua, hawa nafsu yang dituruti. Dan yang ketiga, yang boleh merosakkan diri seseorang ni adalah berbangga dengan sifat, dengan pendapatnya sendiri. Ini ramai ya. Semua orang tak betul, dia saja. Tak kira dia alim ulama ke, dia ustaz ke, dia asatizah ke, dia pemimpin masyarakat, dia menteri ke, dia esko ke, dia orang kuasa masjid ke, JKK, ketua kampung, ketua keluarga dengan bini kita. Laki dia saja betul, bini semua salah. Dia tu masuk sekali sampai atas bawah. Antara yang boleh merosakkan kita adalah berbangga dengan pendapatnya sendiri. Semua betul. Tolak pendapat orang lain, tak guna pakai. Dia pula ada kuasa untuk tolak pendapat orang lain, tak nak guna pakai. Dia bangga dengan pendapatnya sendiri, tak kira walaupun betul ataupun salah. Benda ini, amalan ini, sikap ini, sifat ini boleh merosakkan diri sendiri. Baik, seterusnya kata Nabi SAW, sifat yang paling buruk yang ada pada diri seseorang ialah yang sangat kedekut. Tuan-tuan, saya ingat dulu lah, saya ingat kecaman, celaan berkenaan agama kita kepada orang yang sifat kedekut ni sikit. Rupanya banyak kan. Bila kita buka satu kitab pun banyak, dua kitab pun banyak. Kalau baca banyak kitab, mungkin lagi banyak. Rupanya sifat kedekut ini tidak ada di dalam agama Allah Ta'ala. Kecuali sikit sifat kedekut ini baik kepada siapa? Orang perempuan. Untung sikit lah. Kakak-kakak macam-macam. Bukan saya kakak, Nadia kan? Sifat kedekut ni tak baik pada orang lelaki. Kata macam betul sangat Ustaz, Abang Haji macam tu. Bagi dengar sikit Abang Haji. Dah, sifat yang sangat kedekut, yang kedekut lebih baik juga kepada orang perempuan, tak baik untuk orang. Baik, kata Nabi apa? Sifat yang paling buruk yang ada pada diri seseorang ialah sifat yang sangat kedekut, satu. Yang kedua adalah sangat penakut. Dua sifat ini baik untuk orang perempuan, tak baik untuk orang lelaki. Kan? Penakut. Balik masjid Malaysia, jumpa pocong, takut. Tengok cerita hantu. Budak kecil, ayah minta anak paman kecil sekali. Ayah takut lah. Pergi tengok apa-apa dia takut. Takut sangat bukan dia. Ini dua sifat yang sangatnya tidak baik, kedekut dan penakut. Baik. Lalu kata Nabi SAW lagi kata apa? Jauhilah tindakan kezaliman. Jauhlah daripada melakukan kezaliman pada orang. Jauh, jangan buat kezaliman pada orang lain. Kezaliman ni bukan daripada pemimpin je tuan-tuan. Kita pun kadang-kadang zalim. Orang parking kereta elok-elok dia pergi sekat kereta pula kat belakang kita nak keluar tak boleh. Zalim. Kita pergi masjid elok-elok pakai selipar keluar masjid tak ada selipar. Zalim sempur kita. Jadi keluar tak pakai selipar. Nak mencuri tak boleh. Bukan jalan punya saya. Kita pun tak boleh pakai seorang. Zalim tuan-tuan. Zalim yang minta maaf lah. Tapi jauhi, Nabi kata jauhi tindakan kezaliman. Kerana kezaliman adalah kegelapan di hari akhirat nanti. Jangan zalim. Kita jadi pemimpin, kita jadi suami, kita jadi ketua keluarga, kita jadi pemimpin masyarakat, kita jadi orang yang ada otoriti cakap. Jangan zalim, kerana kezaliman ini memberikan kegelapan di akhirat nanti. Dan hindarilah kata Nabi, dan hindari sifat kedekut. Kerana sifat kedekut ini ialah membinasakan umat sebelum kamu. Sifat kedekut ini telah membinasakan umat kamu yang terdahulu. Sifat ini menyebabkan mereka saling berbunuhan, merampas harta benda dan kehormatan orang lain. Sifat yang sangat kedekut. Bukan. Seterusnya, kata Nabi SAW, saya cakap saya boleh dalam bahasa Melayu, hadis yang panjang. Kata Nabi SAW, sesungguhnya terdapat bisikan daripada syaitan yang terlintas di hati anak Adam. Huraian hadis ini, huraian daripada ayat Quran yang kita baca tadi. Faham tak? Nabi mentafsirkan ayat tadi kedekut tadi, yang mula-mula 268 tadi dalam hadis ini. Baik, kita tengok. Kata Nabi, sesungguhnya terdapat bisikan daripada syaitan yang terlintas di hati anak Adam, dan juga terdapat bisikan daripada malaikat. Rupanya macam tu. Bukan saya cakap, Nabi bagi tahu. Rupanya dalam hati manusia ni ada dua bisikan. Bisikan syaitan, bisikan malaikat. Apa kata Nabi lagi?
Bisikan syaitan itu menjanjikan tentang kejahatan dan mendustakan kebenaran. Mendustakan kebenaran, menjanjikan tentang kejahatan. Orang yang betul jadi salah. Syaitan datang dari syaitan. Lalu dia menjadi orang yang bercakap wakil daripada pihak syaitan. Manakala bisikan malaikat menjanjikan kebaikan dan mengakui kebenaran. Kebaikan dan benar. Sesiapa yang mendapati dua perkara tersebut yang datang daripada syaitan dan juga yang datang daripada malaikat, kata Nabi, ketahuilah bahawa ia adalah datangnya daripada Allah, dan maka ucaplah puji-puji bagi Allah. Yang datang daripada malaikat, yang kita rasa tadi, Allah rasa nak bagi lebih lah, rasa tak nak derma, jadi nak derma lah, rasa tak nak buat baik, jadi nak buat ini, buat baik. Ucaplah Alhamdulillah, ini bisikan datang daripada malaikat. Abang-abang nak derma tadi. Kita rasa macam bagi kan tak duit pula aku. Padahal kita mungkin tak tahu kita ada duit. Kita tak ada insya-Allah ada. Tapi datang syaitan tak jadi nak bagi. Ataupun datang satu perasaan tiba-tiba rasa nak bagi. Rasa satu perasaan rasa kesian, rasa nak menyumbang. Bisikan itu datang daripada malaikat, ucaplah Alhamdulillah, buat kerja cepat-cepat. Nanti syaitan datang pula untuk masuk itu. Ucaplah Alhamdulillah. Sesiapa yang mendapati hal sebaliknya, bukan datang pada malaikat, datang pada syaitan. Jangan bagilah, nanti tak ada duit macam mana. Jangan bagi banyaklah, nanti ada tuan-tuan. Mintalah perlindungan daripada Allah daripada syaitan ini. Minta perlindungan. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, ataupun a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ataupun a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Lindunglah diri daripada Allah daripada syaitan itu. Sebab menghasil kita supaya kita bersifat kedua. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah Ta'ala. Nabi baca apa? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Ayat yang kita baca tadi. Akhirnya Nabi kata apa? Nabi bacakan surah ini. Orang yang bersifat berikut ini supaya Nabi SAW mengingatkan para sahabat dan kita. Inilah huraian bagaimana malaikat dan syaitan bekerja supaya syaitan bekerja untuk menakut-nakutkan kefakiran dan kemiskinan. Datang malaikat untuk membisikkan kelebihan yang Allah Ta'ala akan berikan kepada orang yang berinfak. Tuan-tuan, kita baca berinfak ni tak tahu sampai bila, mungkin 2-3 kali ikut. Kita dah baca uraian panjanglah sebelum ni, kelebihan yang ada pada berinfaknya, harta yang boleh diinfak, harta yang tak boleh diinfak. Malam ni kita masuk bagaimana kita nak melawan waswas syaitan ini yang membisikkan keburukan kepada kita. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yakhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Dan apa sahaja yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikan, dan dialah sebaik-baik jua pemberi rezeki. Surah As-Saba ayat 34. Tonton ulang kaji surah As-Saba ayat 34. Iaitu Allah kata apa sahaja, wa ma anfaqtum min syai', apa sahaja yang kamu berikan, yang kamu infakkan, maka Allah Ta'ala fa huwa yakhlifu, maka Allah akan menggantikan semua. Kita yakin iman dengan iman kita, bukan yakin dengan mata kita. Mata kita memang tak nampak Allah Ta'ala, tak nampak pahala dan dosa dan syurga Allah Ta'ala. Yakin dengan iman yang Allah Ta'ala akan ganti balik. Lalu Allah kata apa? Dialah buah-buah kembali pada dia. Dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Infak RM5 dalam tabung masjid, mungkin Allah gantikan RM10 atau RM1,000. Mungkin Allah gantikan dengan kesihatan yang baik. Mungkin Allah gantikan dengan ketenangan jiwa sedangkan orang dalam keadaan kegelisahan. Mungkin Allah Ta'ala gantikan kebahagiaan anak-anak pinak kita dan isteri kita walaupun dalam keadaan orang yang sedang bertelagak. Mungkin Allah Ta'ala gantikan dengan keimanan kita untuk datang ke masjid sedangkan dalam masa yang sama orang tak boleh datang masjid walaupun duduk dalam kereta mewah dan rumah mewah. Allah Ta'ala gantikan dengan ketenangan jiwa kita dengan sahabat-sahabat kita. Allah gantikan banyak. Adakah ia bernilai RM5?
Adakah sebanding dengan RM5 ketenangan jiwa tu? Tak. Sebab ketenangan jiwa lebih baik. Kalau tanya kepada orang yang tidak tenang jiwanya, yang sakit jiwanya, tak tenang, kita boleh kata, kalau Allah gantikan kepada kamu, Allah gantikan dengan harga RM20, RM50, RM100, boleh tak kamu bayar untuk berikan, untuk kembalikan ketenangan jiwa? Pasti dia akan kata, bukan kata RM100. Kalau seluruh apa yang aku ada gantikan seluruh pada harta aku pun, asalkan aku dapat tenang jiwa pun okey. Tuan, kan? Ada kita dulu, saya tengok dekat Highland Park, saya tengok satu orang India ni, dia tidur atas, kalau malam ni pun tengok, tidur di atas kerusi kayu kan, anjing 45 ekor keliling. Lengok tuan, saya duduk situ dalam pukul 10 malam, dia dah tidur lah. Saya terfikir tuan, dia ni boleh tidur dekat kawasan yang tak berbumbung, atas kerusi, anjing 45 ekor ada keliling, nyenyak tidur. Tuan, kita yang duduk dalam ekor dalam panas ni, ekor pasal ekor sejuk, katil 5-10 inci, dengan selimut lagi, bini duduk sebelah lagi, baru kahwin pula tu, tak boleh tidur. Tuan, lain kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kat kita ni berbeza lah. Kita jenuh nak tidur tuan. Kalau di Eropah kena makan ubat pun boleh tidur. Tapi satu kelebihan juga kita boleh tidur waktu khutbah. Alhamdulillah jadilah. Kan? Sebab kalau kawan waktu khutbah tak sekejap dia tak biar. Kan? Mungkin malam tadi dia tak tidur susah nak tidur. Waktu khutbah, habis khutbah baru dia bangun. Cuma kurang pahala sikit lah. Kan? Sebab malam tadi dia tak tidur. Tapi Allah Ta'ala agihkan rezeki-rezeki itu berbeza antara orang. Dia tidak memiliki apa-apa yang dia ada, makanan, dan makanan itu masih ada di kedai makan. Untuk Allah dia masih kat kedai makan. Dia pun tak tahu makanan dia. Dan dia boleh tidur malam daripada 10 pagi sampai 5 pagi, 6 pagi. Kita kadang duduk rumah berbumbung ekor tuan, tak boleh nak tidur. Itu rezeki Allah Ta'ala. Ya? Sikit kita kan? Maksud isyak tu ya? Baik. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW kata, tidak ada satu hari pun bagi seseorang hamba menikmati waktu pagi malaikat turunnya 2 malaikat. Setiap pagi turunnya 2 malaikat kepada kita. Setiap pagi, setiap orang dan setiap pagi 2 malaikat turun pada kita. Berkata salah satu malaikat, katanya apa? Ya Allah, malaikat doa untuk kita doa boleh tunggu saja, tapi malaikat doa. Ya Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Kata malaikat, ya Allah, berilah kepada orang yang melakukan infak akan sesuatu gantian. Malaikat doa untuk itu. Tadi Allah bagi tahu dalam surah As-Saba ayat 34. Ini Nabi bagi tahu malaikat pagi-pagi doa, ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak. Berikan ganti semula, bayar semula, bagi semula, ganti semula bagi orang yang berinfak pada hari ini. Malaikat doa untuk kita. Kan? Kita doa, ya Allah, berikan aku rezeki. Kadang-kadang mustajab, kadang-kadang tak. Kalau tak mustajab, doa itu bawa ke akhirat nanti. Ini malaikat doa untuk kita. Agaknya boleh cakap itu. Kita ambil duit, bagi tahu masjid RM1, kita mungkin bagi tahu, wahai malaikat, doakanlah untuk Allah kepada aku. Mungkin kita boleh cakap macam tu. Kita bagi RM1 pagi ni, kita kata, wahai malaikat yang 2 datang ni, doakan pada Allah gantian untuk apa saja kebaikan yang ada pada. Tuan. Sebab malaikat tu kata ada 2 malaikat ni bertugas untuk doa saja. Ya Allah, bagi ganti semula apa yang telah dia keluarkan tadi. Infak, zakat, wakaf, apa saja tuan yang boleh mendatangkan kebaikan kepada agama dan manusia. Lalu tuan-tuan, wa yaqulul akhar, di sisi yang lain, malaikat satu lagi berkata di sisi yang lain, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang ni yang tak mau ni. Tadi doa baik dah okey, tapi doa kedua ni kita tak mau. Rupanya ada malaikat satu lagi berkata apa? Ya Allah, berikanlah kepada orang yang lokek, berikan kepada orang yang kedekut kebinasaan. Tuan-tuan, berikan. Sebab tu tuan-tuan, saya kaya. Tuan-tuan kat sini yang pemurah, tuan-tuan yang ada amalan sedekah,
tuan-tuan yang dah lama bergelumang dengan amalan-amalan wakaf bersedekah ini yang manusia tak tahu dalam ni, saya percaya tuan-tuan pernah merasai apa gantian Allah Ta'ala bagi kita. Tuan-tuan mesti tuan-tuan mesti pernah rasa punya. Tuan-tuan cuma tak boleh nak cerita tu orang, mungkin kakak tak belagak pula. Tak boleh nak cerita ke orang, takut kata bangga dia, hilang pahala aku. Tapi saya percaya tuan-tuan mesti pernah rasa apa yang tuan-tuan bagi telah berbaloi Allah Ta'ala bagi semula kepada kita. Mesti tuan-tuan dapat rasa lah. Mesti tuan-tuan. Sebab bab sedekah ini tak lama Allah nak ganti. Tak lama Allah nak ganti. Tuan-tuan boleh bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan boleh duduk dan kuliah pada malam ini, malam esok, malam sebelum ini. Mungkin hasil daripada pahala sedekah dan infak yang tuan-tuan telah berikan, dan tuan-tuan pun tak ingat apa yang tuan-tuan boleh buat, beli. Tuan-tuan tak ingat tuan-tuan beri apa. Dulu ingat duit, ingatlah. Sekarang QR code dekat tiang tu lagi tak ingat. Kan? Kita tak ingat lah. Buka balik transaksi, ada infak. Kita seorang je tahu. Kan? Bini kita tak tahu, anak tak tahu, kita semua tahu. Ataupun bini kita ni duduk rumah, dia tak berapa tahu sangat QR, ataupun dia tak berapa terdedah dengan amalan-amalan sedekah. Kita pun QR untuk dia, QR untuk mak kita, QR untuk ayah kita. Boleh tak tuan-tuan? Boleh, insyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan, saya kena mati insyaAllah, sebab saya kena janji malam ni. Ayat yang kedua 269 mungkin kita akan huraikan nanti kuliah subuh atau kuliah maghrib akan datang. Berkenaan sikit lagi yang Allah Ta'ala berikan dengan beberapa orang hikmah kebijaksanaan, menggunakan akal fikirannya dan ilmu dia, ilmu agama yang ada, ilmu yang banyak pada dia untuk memahami Al-Quran. Kan? Kelebihan beberapa orang yang Allah Ta'ala berikan untuk faham Al-Quran. Dia baca Quran, dia faham. Kita baca Quran sedap, kita baca Quran bertajwid, kita baca Quran boleh berlagu, kita baca Quran boleh jadi imam. Ada di kalangan hamba Allah Ta'ala ni, dia baca Quran, dia faham apakah tuntutan-tuntutan Al-Quran. Alhamdulillah. Dia tahu apa Quran nak. Yang Allah Ta'ala kata apa, dan Nabi kata apa. Sekiranya Allah Ta'ala nak jadikan, sekiranya Allah Ta'ala nak jadikan orang ini kebaikan, Allah Ta'ala berikan dia faham tentang ilmu agama. Sebab itu tuan-tuan yang kita belajar kuliah maghrib ini, selain daripada datang kuliah maghrib, selain dari buat catatan, hafal, ingat apa yang tuan guru kita beritahu, doa pada Allah Ta'ala, ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kefahaman kepada kita. Bukan hafal saja, ya Allah, berikan aku kefahaman dalam kuliah maghrib ini. Ya Allah, berikan aku kefahaman dalam kuliah-kuliah, pengajian yang aku dengar. Bagi aku kan kefahaman, supaya aku cepat faham. Bukan faham macam murid sekolah ni. Dia faham apa yang Allah nak pada diri dia. Lalu dia beramal atas kefahaman apa yang Allah nak pada diri. InsyaAllah tuan, itu kita akan uraikan dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam, apa yang baik kepada Allah Ta'ala, yang tak baik kepada Allah Ta'ala disandingkan dengan kelemahan diri sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum